Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 101. Muka surat 101, baris yang ke-15 daripada bawah. Baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka engkau susunkan, engkau aturkan antara keduanya, antara kedua jalan. Jadikan satu jalan, maka engkau susunkan antara keduanya, antara kedua jalan. Mana kedua jalan yang terdahulu? Jalan khauf, kerana tilik akan besarnya haibah Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaknya tuntutan daripada Allah, dan jalan harap akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau susung antara dua jalan ni, jadikan satu jalan. Dua jalan, tapi jadikan satu jalan. Antara dua jalan tadi ni, jadikan satu jalan yang sangat halus, dan engkau berjalan di dalamnya, di dalam satu jalan yang sangat halus ni, supaya sejahtera, selamat engkau daripada kebinasaan. Maka engkau susungkan, cucung ni capur antara keduanya, kedua jalan, mana jalan khauf dan jalan rajak. Takut kerana tilik akan besarnya haibah Allah, banyaknya tuntutan Allah, halusnya perkiraan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Kemudian jalan yang kedua, jalan harap akan rahmat Allah, kerana keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Susun antara dua jalan khauf dan rajak ni, jadikan satu jalan. Dua jalan asalnya, jadikan satu jalan. Capur ni, susung antara kedua ni, kemudian jadikan satu jalan yang sangat halus. Jalan yang sangat halus. Sebab antara kedua jalan ni, kalau tak susung molek, dia tak akan jadi satu jalan yang sebenar, satu jalan yang adil, satu jalan yang betul. Dia kalau tak kena susung, kalaulah terlebih kepada takut
akhirnya putus asa. Terlebih kepada harap, akhirnya jadi aman, sentosa, selamat, tak ada apa dah kitanya. Kalau mati pun tak ada apa dah kitanya. Aman, sentosa, selamat dah kitanya. Jadi nak susun dua jalan ni, biar jadi satu jalan yang sangat halus. Satu jalan yang sangat halus. Dan engkau berjalan di dalamnya, di dalam satu jalan yang sangat halus. Berjalan di dalamnya supaya selamat engkau, supaya sejahtera engkau, yakni selamat engkau daripada kebinasaan. Susun jalan yang sangat halus tadi ni, berjalan engkau pada jalan yang sangat halus ni supaya selamat engkau. Jadi kita masih lagi bicara berkaitan dengan khauf dan raja. Khauf dan raja. Takut akan kemurkaan Allah, harap akan rahmat Allah dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana khauf dan raja ni menjadi ba'is yang membangkit kita kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Jadi yang membangkit, yang mendorong kita kepada mengerjakan suruhan adalah khauf dan raja. Kenapa kita semayang tak tinggal? Kenapa kita belajar fardu ain tak tinggal? Kerana takut akan kemurkaan Allah, kerana harap akan rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mendorong kepada mengerjakan segala suruhan, mendorong kepada meninggalkan larangan. Nafsu memang sentiasa mendorong kita kepada kemaksiatan, kejahatan. Tetapi kenapa kita kawal diri kita? Kita tidak turut ni hak tarikan nafsu yang bersekali dengan syaitan tadi, kerana takut akan kemurkaan Allah. Nafsu ni nak sangat benda-benda yang salah tu, tapi kenapa kita meninggalkan hak perkara yang dilarang? Kerana takut akan kemurkaan Allah dan kerana harap akan rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buat perkara yang Tuhan larang, pasti dimurkai, pasti rahmat daripada Allah kita tak akan dapat, kerana kita melakukan perkara yang dilarang. Jadi kerana takut akan Allah, kerana harap akan rahmat Allah ni lah yang menjadi pendorong kita kepada meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian antara khauf dan rajak ni pula ni, kedua-dua ni kena atur pula molek. Kena atur molek antara dua jalan ni. Yang mana khauf satu sifat kepujian, rajak satu sifat kepujian. Tetapi antara dua ni, hak sama-sama sifat kepujian ni, nak letak, nak susung ni pula. Nak letak, nak susung ni, tak kena letak, jadi bawa kepada kebinasaan. Tak kena susung antara khauf dan raja. Khauf yang berlebihan, akhirnya putus asa. Putus asa tu dimurkai oleh Allah. Bila harap berlebihan, jadi lega, selamat, aman. Itu pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak letak molek antara dua ni, pokok pangkalnya kembali pada ilmu lah. Dia tak lari dah, kita dah bicara bab ilmu dah sekarang. Sebab kita sekarang duduk di Aqabah yang kelima. Aqabah yang kelima dah kita ni. Ilmunya hak tu selesai awal-awal dah di Aqabah yang pertama. Sebab daripada ilmu lah yang menghasilkan takut yang sebenar-benar. Daripada ilmu lah yang menghasilkan takut yang sebenar-benar.
innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah oleh mereka yang berilmu. Sebab nak takut akan Allah mesti kena ada ilmu. Takut akan kemurkaan Allah, apa perkara yang dimurkai oleh Allah. Bila kita takut akan kemurkaan Allah, kita pun nak melakukan ketaatan. Apa dia ketaatan? Ketaatan zahirnya apa? Ketaatan batinnya apa? Macam mana nak melaksanakan ketaatan zahir dan batin? Ilmu belaka. Nak meninggal kalangan zahir dan batin, apa dia kalangan zahir dan batin? Ilmu belaka. Tak ada ilmu, tak ada takut. Orang tak ada ilmu ni kemudian buat amal, ini orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terang-terang tak peduli kepada suruhan perintah Allah, tu jelaslah beraninya dia. Semayangnya tidak, puasanya tidak, berani dianya. Buat pula maksiat hak Tuhan larang, berjudi lagi, berani. Ada ni. Kemudian kitanya buat amal dah. Buat amal dah kitanya, tapi amal dengan ilmu ke dak? Dak, lagi berani. Ada ni, lagi berani daripada orang yang terang-terang derhaka kepada Allah. Kita dak, kita nak buat taat, tapi nak buat cara kita, tak berani orang panggil. Nak buat cara kita sendiri, itu lagi berani. Kita nak buat taat ni kerana nak ikut perintah Allah. Dan ikut perintah Allah, Allah perintah buat macam mana, Allah utuskan Rasul. Rasul ajar buat macam mana. Tak mau belajar hak tu lagi berani handalang. Nak suruh buat sangat, aku buat. Lepas tu macam mana cara buat, kau pandai aku nak buat mana pun. Hak tu berani sangat-sangat tu. Tak ada takut langsung tu. Lebih hebat daripada hak terang-terang tu. Sebab hak terang-terang tu orang Islam di hati tetap using. Orang Islam hak beriman dengan Allah, percaya akan Allah. Orang Islam yang beriman akan hari akhirat, percaya akan hari akhirat, hati tu panggil lubuk hati. Derhaka pun lubuk hatinya macam mana? Using lah. Kalau mati macam mana? Semayangnya tidak, puasanya tidak. Orang Islam ni dia beriman akan dibangkitkan kembali. Beriman ada syurga dan neraka. Beriman. Hak tak ada langsung tu orang kafir. Orang kafir tak ada langsung lah. Sebab dia matinya mati senyap. Mati senyap. Kalau bangkit semula pun bangkit atas dunia je, bukan bangkit di hari akhirat. Kalau baik bangkit jadi manusia semula. Kalau jahat dikata bangkit jadi binatang. Hak ni hak kafir percaya. Dijadikan semula, tapi kalau baik dibangkitkan jadi manusia semula. Tapi kalau jahat dijadikan binatang semula. Maknanya dunia ni takkan kiamat. Tak kiamat lah. Apa? Mati bangkit balik, mati bangkit balik. Di mana? Atas dunia ni ada kiamat lah maknanya. Tu orang kafir. Dia tak ada apa-apa pun. Tak ada neraka-nerakanya. Orang Islam yang beriman, dia ada neraka, dia beriman dengan syurga dan neraka. Maknanya orang yang derhaka pada Allah ni ada di buah hati dia tu takut. Kalau mati macam mana? Timbul takut. Ada ni. Tiba-tiba buat amal, tapi tanpa belajar hebat lagi ni. Nak buat amal, tapi ilmunya macam mana? Akidah tu nombor satu. Akidahnya macam mana? Jalanlah. Tu tak ada tu. Tu tak ada takut langsung tu. Dia bangun malam menangis-nangis. Menangis-nangis apa? Takut apa? Kalau tanpa ilmu, takutlah dulu tinggal semayang. Sekarang ni semayang dah. Sekarang semayang. Akidah macam mana? Sekarang semayang. Syarat rukun macam mana? Sekarang semayang. Keikhlasannya macam mana? Ada ni. Atau kata ilmu. Bola timbul takut yang sebenar. Bukan takut buat-buat. Bangun malam menangis-nangis. Dalam keadaan kekal dosa besar. Mengekali jahil fardu ain. Kekal dosa besar. Dengan akidah-akidah yang terpesong.
Dosa besar kerana sembahyang yang tidak melengkapi syarat dan rukun. Dosa besar riak, ujub dan takabur. Tu menangis tu bukan tu. Itu semua tipu daya syaitan. Betul lah bangun malam menangis, tapi tipu daya syaitan. Dah tak boleh ke bangun malam menangis? Siapa kata tak boleh? Tapi berserta dengan ilmu. Kita belajar, tersedarlah kita pegangan salah. Bangun malam menangis minta ampun dengan Allah. Kita belajar banyaknya salah zahir kita. Bangun malam menangis lah minta ampun dengan Allah. Kita tersedar bicara berhati, hati kita banyak salah, banyak sifat-sifat kecelakaan. Bangun malam lah menangis. Ada ni. Sebab bila kita belajar ilmu fardu ain, daripada asalnya kita tidak ada faham-faham lah. Ada ni. Dia wa'amma. Bila belajar tu kemudian, lepas belajar baru tahu banyak benda yang salah, terutama sekali pegangan. Tu lebih daripada menangis waktunya. Bangunlah malam menangis. Tapi kalau hanya bangun malam menangis belajar pun tidak, tu bohonglah jadinya. Yang salah faham bukan larang bangun malam, tapi belajar. Lepas tu tangisilah akan kesalahan kita yang terdahulu, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam kitab Minhaj, nasihat dua, ilmu, ibadah. Dalam kitab Minhaj. Jadi apa dia nasihat? Nasihat dua permata dalam agama. Ilmu, ibadah. Ilmu, ibadah. Itu nasihat agama. Orang minta nasihat dengan kita. Apa nasihat kitanya? Belajar, beramal. Belajar, beramal. Itu nasihat agama. Belajar saja, amal tak payah. Tak ada raja gitu. Tak ada raja gitu. Belajar sudahlah, amal tak apa tinggal. Tak ada. Tapi beramal. Nasihat beramal saja. Belajar? Tidak. Ni banyak. Ni banyak. Sebab Nabi pun kata dah, sayu jadu fi akhir zaman ubadun juhal. Akan timbul di akhir zaman orang yang kuat buat ibadah tapi sangat jahil. Ni orang jahil ni. Orang jahil, dia dapat nasihat salah, buat amal ibadah sahaja, nasihat salah, tak ada nasihat ilmu. Dia kemudian pula nasihati orang lain pula dengan amal ibadah saja, ilmunya tidak dibicarakan. Maka Nabi kata akan lahir di akhir zaman orang yang kuat beribadah tapi jahil. Sebab apa? Sebab nasihat ibadah tapi ilmunya ditinggalkan. Ilmu ditinggalkan, lepas tu mudah-mudah pula ilmu akidah. Alah, kita percaya Allah dan Rasul dah kan, cukup dah tu. Ada 6 rukun iman. Beriman dengan Allah dan Rasul itu 2 daripada 6 rukun iman. Kita percaya dah dengan hari akhirah, itu satu lagi rukun iman. Dah qada qadar macam mana? Hak qada qadar lah hak paling banyak terpesong. Macam mana bab qada dan qadar? Saya kemarin di surah Imam pakai waibok benar. Bab waibok, bab ikhtiar usaha. Pakai waibok. Bab ikhtiar usaha. Ahli-sunnah wal jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Ahli-sunnah wal jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah jelas salah macam mana, Jabariyah jelas salah macam mana. Tiba-tiba hak Qadariyah tidak dah, Jabariyahnya tidak dah. Ahli-sunnah wal jamaah lah tengahnya, tak jadi juga ahli-sunnah wal jamaah. Ni saya maklum dah ni. Memang ada pengajaran di tempat kita seumpama tu ajar ilmu tauhid dah, aliran tauhid dah, bidang tauhid dah. Tapi Qadariyahnya tidak, Jabariyahnya tidak, selamat dah lah. Selamat daripada Qadariyah, selamat dah daripada Jabariyah. Tetapi tidak ahli sunnah wal jamaah, masih lagi pegangan yang terpesong. Saya mengaji 3 je, Qadariyah, Jabariyah, ahli sunnah wal jamaah. Hak ni Qadariyah pun bukan, Jabariyah pun bukan, ahli sunnah pun bukan. Peseng ni
Saya minta tolonglah dengan orang hak tu guru mengaji lebih lama tu. Baba di foto ni saya minta tolong cari hak faham hak ni ada dalam kitab mana hak. Terpesong ni bukan Qadariyah, bukan selamat dia. Jabariyah, bukan selamat dia. Tapi bukan ahli sunnah. Ada tak dalam kitab pahaman ni? Tak dapat jawapan lagi. Dan saya ngaji pun tak jumpa lagi apa pesen tu. Tak jumpa. Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan dan memberi bekah. Jabariyah berpegang hamba tidak ada apa-apa pun. Pilihan tak ada, perbuatan tak ada, bekah lagi lah tak ada. Kita ahli sunnah jemaah berpegang ada pilihan tapi tak bekah. Ada pilihan dan perbuatan tapi tak bekah. Kan tengah-tengah tu kan. Qadariyah pilihan perbuatan hamba, bekah pun hamba. Jabariyah pilihan perbuatan hamba tak ada, bekah lagi tak ada. Ahli sunnah ada pilihan macam Qadariyah tapi bukan macam Qadariyah sebenar. Ini ada salah faham. Tapi tak bekah macam Jabariyah. Ada ni. Tapi Qadariyah ni hamba ada pilihan dan perbuatan zahir batin. Mana pilihan dan perbuatan hak hamba yang sebenar-benar. Kita dah hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir sahaja, bukan pada batin, bukan pada hakiki. Pada batin hakiki tak ada apa-apa perkara pun kita. Hak saya kata bukan ahli sunnah ni, mereka berpegang memang pilihan dan perbuatan hamba sebenar-benarnya, cuma tak bekah. Maknanya boleh kata Qadariyah separuh lah, gitulah barangkali. Jadi Qadariyah separuh, Qadariyah separuh, bukan Qadariyah sepenuhnya. Tapi tak boleh bekah tu macam ahli sunnah pula ujung tu. Ni kata tak jumpa lagi dalam kitab pahaman seumpama ni. Nak kata Qadariyah separuh je, nak kata ahli sunnah separuh je. Mana Qadariyah separuhnya? Puk ni berpegang itiak usaha hamba, hak hamba sungguh-sungguh, cuma tak boleh bekah. Mu'tazilah pilihan dan perbuatan hak hamba sungguh-sungguh serta boleh bekah. Hak golongan ni pilihan dan perbuatan hamba sungguh-sungguh tapi tak boleh bekah. Kita ahli sunnah jemaah pilihan dan perbuatan hamba hanya pada zahir letak saja, hakikinya tak ada pilihan dan perbuatan. Bukan hanya tak boleh bekah, bukan hanya tak boleh bekah pada perbuatan tu, bukan hati memilih ni pun tak boleh bekah daripada kita. Allah yang buat. Kita berusaha pun Allah yang buat. Mana hakikinya tak ada. Memang hakikinya macam Jabariyah. Ditolak Jabariyah hakiki ni. Ni payah ni. Dia nak pakai hak zahir saja, hak hakiki tak mau pakai. Kita pakai zahir batin. Zahir kita tak usaha, hakiki batin tak ada apa sekara pun kitanya. Kita pakai dua-dua. Tapi Jabariyah hak zahir tak mau pakai, hak puk ni pula hak batin tak mau pakai. Jadi gitu. Tapi bukan ahli sunnah wal jamaah. Kata tu kata kena cermat. Ini orang bidang agama dah ni. Ini orang bidang agama dah ni. Termasuk saya sebut kemarin tu, masuk dia Aikim, apa dia Qadariyah, apa dia ahli sunnah jemaah, apa dia Jabariyah, ketiga-tiga pun tak betul. Ahli sunnah pun tak betul, bukan ahli sunnah yang sebenar, hak disebut ahli sunnah tu. Tu masuk dalam TV pun bidang agama juga, usuluddin juga. Dia kata kena cermat molek. Kita zahir dan batin. Zahir kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi batin hakikinya bukan kata tak bekah, pilihan dan perbuatan kita pun tak ada, hak Tuhan belaka. Jadi kenapa timbul golongan terpesong yang seumpama ni? Nak kata Qadariyah pun tidak, dia masih lagi tidak tapak di dua akidah kita, keesaan pada perbuatan, kemudian sekalian qada dan qadar. Dia tak pegang di tapak. Tapak tauhid tu tak pegang. Tapak tauhidnya apa? Keesaan pada perbuatan. Yang berlaku semua Tuhan buat. Mana terlintas di hati ni siapa buat? Tuhan lah buat. Anak ni.
Bukan yang bukan hati memilih, terlintas di hati pun Tuhan buat. Tuhan buat belaka. Tu keesaan pada perbuatan. Tauhid tu tak ada di akidah. Tadi pun orang bukan kata gerak diam kita usaha Tuhan buat. Berkelip mata pun Tuhan buat. Bergerak nadi pun Tuhan buat. Berfungsi organ di dalam tubuh kita ni Tuhan buat. Perbuatan Tuhan belaka. Tak ada tu. Akhirnya memilih perbuatan kita sendiri, bukan Tuhan. Berusaha perbuatan kita sendiri, bukan Tuhan. Cuma tak berkah. Gitu je. Jadi perbuatan dia separuh, perbuatan Allah separuh. Tu syirik orang panggil. Tak ada tauhid. Dia tak ada ni. Tapi bicara bab ilmu tauhid. Tapi tauhid asas tak ada. Tak ada tauhid pada perbuatan, tak ada. Tak ada alhamdulillahirabbil alamin tu tak ada. Allah Rabb, Allah Tuhan, hak dia belaka. Tak ada tu. Lepas tu tak ada pula rukun yang keenam, sekalian qada qadar, sekalian. Terdetik di hati ni qada qadar. Pilih hati. Qada qadar Tuhan tak ada hak kita lah. Memang hakiki batinnya tak ada hak kita sebab Tuhan belaka. Atau Jabariyah, memang hakiki Jabariyah. Kita pakai zahir dan batin. Qadariyah pakai zahir saja. Itu usaha hamba hak mutlak, bi bekah pun hamba. Jabariyah pakai batin belaka, hakiki belaka. Tak ada hak kita, Tuhan belaka. Kita ahli sunnah pakai zahir, ada pilihan dan perubatan, tapi hakikinya hak Tuhan belaka. Hak golongan yang kata saya sebut tadi, Qadariyah pun tidak, Jabariyah pun tidak, ahli sunnah pun tidak, dipakai pilihan dan perubatan memang hak hamba mutlak, cuma tak berkah sahaja. Gitu. Ini bukan ahli sunnah. Kata ilmu tu molek, barulah takut yang sebenar-benar. Simple sahaja. Tapi kalaulah kita, dia patutlah kata mula-mula sekali dengan anak-anak kita tauhid. Lepas tu sekalian qada qadar, mati waktu dulu. Simple sahaja, mudah sahaja. Sekalian hak Tuhan. Apa nak payahnya? Bukan ada pembahagian. Kalau ada pembahagian, payah juga kita nak bagi-bagi. Tak ada. Hak Tuhan belaka. Tak ada. Lepas tu yang berlaku di kita, inilah qada qadar. Lepas tu macam mana kita, macam sekarang lah, macam mana? Jadi kita ni macam tunggu kayu. Lah kalau Tuhan buat kita tunggu kayu. Dah kata Tuhan buat kita apa? Tunggu kayu. Tuhan buat kita manusia. Maka yang berlaku di manusia, itulah qada qadar. Ayah apanya? Kalau Tuhan buat sebagai tunggu kayu, jadilah macam tunggu kayu, kerah kekung. Kerah kekung ke tak? Kerah. Tapi Tuhan jadikan kita sebagai manusia. Maka Tuhan perlakukan di kita macam sekarang. Inilah qada qadar. Tapi kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan, ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan qada qadar. Dan kalau gitu tak ada, memanglah tak ada pilihan dan perbuatan. Tapi ada pada zahir. Jadi kita terikat, bukan terikat. Tak ada kita nak terikat mana. Hak Tuhan belaka. Cuma dia panggil terikat pada dipanggil majburan batin, mukhtaran zahira, majburan batina. Ni kadang kita tauhid. Zahir macam mana kita? Bebas kan? Bebas. Tak bebas pada zahir. Pilih buat. Kan ada orang tolak, ada orang tarik, macam kena pukau. Macam kena remote, ada. Kita nak melangkah ke lain, kaki melangkah ke lain, tak ada. Kita nak melangkah ke lain, kaki melangkah ke lain tu, tu bela tau, ke apa. Pada ni, mana bebas je apa yang kita nak pilih, apa tak bebas. Bebas pada zahir, tapi hakikinya itulah qada dan qadar. Terikat dengan qada qadar tu je. Kalau tanya, kita bebas memilih ataupun terikat dengan qada dan qadar, kita bebas memilih pada zahir, tapi hakikinya kita terikat dengan qada dan qadar. Apa yang berlaku itulah qada dan qadar Allah. Kata dia, bebas memilih pada zahir. Sedang. Memang kita bebas kan? Bebas. Sekarang kita bebas. Kita bebas memilih pada zahir, tapi inilah qada dan qadar. Terikat dengan qada dan qadar. Itu sahaja. Rumit juga kadang-kadang. Tambahan pula babit dengan orang-orang yang nak menyampaikan ilmu tauhid tapi menyampaikan ilmu syirik.
mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Akhirnya pilihan bukan perbuatan Allah, akhirnya usaha bukan perbuatan Allah, pilihan manusia sendiri zahir dan batin. Perbuatan manusia sendiri zahir dan batin, syirik dia panggil. Cuma hujungnya tak boleh bekah. Mana separuh qadariyah masih lagi mensyirikkan Allah. Nak temu takut ni kena ilmu molek. Sama juga nak harap pun gitu juga, ilmu. Kita nak harap rahmat Allah, nak harap keampunan Allah, nak harap akan kurniaan balasan daripada Allah, kena ada amal, ilmu dan amal, barulah ada harap keampunan Allah. Ilmu amal tak peduli, itu bukan dipanggil ini dipanggil raja, itu dipanggil umniyah, angan kosong yang dicela pada syarak. Dah, kita nak keampunan Allah, ilmunya macam mana, amal taubahnya macam mana. Kita harap akan rahmat Allah, dah kita ikut garis agama ke tidak nak harap rahmat Allah? Kita harap syurga Allah, syurga untuk siapa? Allazina amanu wa amilus solihat. Syurga untuk allazina amanu wa amilus solihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan gembira olehmu ya Muhammad bahawa bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi nak harap kepada syurga, beriman dan beramal soleh. Nak beriman tu ilmu akidah kena comel, nak beramal soleh tu kena ilmu fiqh, tasawuf, zahir batin kena comel. Soleh ni pula yang menunaikan hak dengan Allah dan menunaikan hak sesama anak Adam, itu pun panggil soleh. Soleh ni al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyin, orang yang menunaikan hak dengan Allah dan menunaikan hak sesama anak Adam. Apa tuntutan kita dengan anak bini? Apa tuntutan kita dengan keluarga? Kena tunai belaka. Itu pun panggil soleh. Kalau kita buat seorang duduk majlis surah, tak panggil soleh gitu. Jadi itu nak masuk syurga seorang tu, takkan jadinya masuk syurga seorang. Ada ni apa? Tarik dia orang ni. Anak tarik, bining tarik. Oh, kalau boleh masuk surga seorang, bujang lah, bujang. Mana bujang? Bukan bujang perempuan. Dia bujang lah, mana lelaki puan sama lah. Dia sebut ada bujang ni, perempuan janda dia panggil bujang. Mana bujang lah, lelaki seorang diri, perempuan seorang diri. Barulah. Seorang diri. Tak nak, siapa nak tarik itu dah. Sekarang seorang diri, tapi anak ramai mana ada dengan seorang diri gitu. Hak seorang diri sungguh ni ada orang tak kahwin-kahwin. Apa? Senanglah. Sebab dia seorang diri, tak ada tanggungjawab. Mana tak ada orang yang akan tarik daripada masyarakat lagi. Dijaga hubungan dia dengan Allah, beres. Dijaga hubungan dengan Allah. Lepas tu tanggungjawab dia tak ada. Ada ni. Bereslah bagian dia. Tak ada dah orang nak tariknya. Anak tak ada, bini tak ada. Tu barulah boleh masuk syurga seorang diri. Senang gitu loh. Sebab tu nak kita serus salikin. Zaman kita sekarang ni, mana afdal sendiri ataupun berkahwin. Dan kita serus salikin. Mana afdal seorang diri ataupun berkahwin. Dan ada tempat yang beramal, tempat mereka tempat pengajian. Lelaki tidak berkahwin, perempuan pun tidak berkahwin, sama-sama tua gitu je. Padahal kalau kita kata dah sama-sama belajar kan, ada pelajar lelaki, ada pelajar perempuan, regulah. Dah. Hak lelaki seorang sampai ke sudah, hak perempuan pun seorang sampai ke sudah. Sebab apa? Sebab dah kita serus sedikit dibahas mana afdal seorang diri dengan berkahwin, terutama pada masa kita sekarang. Oh, dia tak berkahwin pun dia. Duduk belajar beramal, Ada lelaki pun ketua gitu je, perempuan pun ketua gitu je. Dah kata dah sama-sama belajar, sama-sama nak agama ni kan. Sama-sama belajar beramal, kahwin lah. Tak juga. Nak kahwin hak lain tu barulah. Payah nak cari pasangan hak tak sama belajar, sama beramal, dah sabarlah juga. Sama dia pun tak kahwin juga.
Tok Guru dia kahwin. Tapi Tok Guru dia kahwin sebab apa? Sebab kahwin dah dia kata, tak nak cerai pula. Gitu. Mana hak Tok Guru ni hak kahwin dah. Tak nak berundur dah. Hak nak murid ni hak belum lagi berkahwin. Tak sah. Jadi seorang ni. Tapi bukan Tok Guru dia kata tak sah kahwin. Tapi dia jadi gitu. Jadi takut. Takut nak memikul tanggungjawab. Dia takut lah. Lelaki belajar agama, perempuan belajar agama, sama-sama dah tu. Apa nak takut laginya? Betul lah, gitu selamat je. Tapi kodok tu je lah. Mati senyap. Tak ada. Waladun solihun tak ada. Ada? Pahala? Ada dah. Habis dah. Ada ni. Malaikat kalau dia harta banyak, sedekah jariah. Tu boleh lah. Ada bagian sedekah jariah. Ataupun dia boleh menyampaikan agama. Ada ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaat. Tapi bahagian waladun salihun, orang yang ada anak ni sampai kiamat pahala berpanjangan. Kalau anak cucu soleh lah. Sampai kiamat. Bukan anak cucu, cicit, curi, sampai ke bawah. Hak mana yang beramal soleh akan dapat pahala kepada orang yang terdahulu sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira dapat selamat juga, tapi untung tak ada lah. Tapi orang kata Tok Guru dia ni saat ni sebab orang kahwin dah. Dan macam kita kahwin dah, nak berundur kat mana? Lepas tu macam mana tu? Nak jadikan bahawa biarlah kita menunaikan hak kita sesama anak Adam, baru jadi orang yang soleh. Jadi harap syurga, beriman dan beramal soleh. Tapi kalau harap syurga, beriman tak peduli, beramal soleh, dipanggil umniyah, angan kosong yang dicela pula pada syarat cela pula tu. Sebab dikena wa amal dahulu, kemudian barulah harap akan rahmat Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang berhijrah, berhijrah dari Mekah ke Madinah, asal ayatnya, dan mereka berjuang untuk menegakkan, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka ada orang yang harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa harap rahmat Allah ni? Mereka yang beriman, mereka yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Berjuanglah untuk menegakkan agama Allah dalam diri kita sendiri. Ni mujahadah kita ni. Bukan berjuang kita faham kok akad senjata. Dak, ni berjuang. Berjuang untuk meninggikan agama Allah dalam diri kita, berjuang untuk meninggikan agama Allah dalam keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Itu berjuang apa panggil tu? Orang ni orang yang harap rahmat Allah. Siapa harap rahmat Allah ni? Orang yang beriman lah dan beramal soleh. Berjuang untuk menegakkan agama itu amal soleh. Jadi nak harap-harap ni kena buat usaha dengan sebab molek. Baru dipanggil harap. Jadi nak usaha dengan sebab ni lah, beriman dan beramal soleh, ilmu. Apa panggil? Harap yang sebenar. Sekarang ni khauf, rajak, sifat kepujian yang berdasar kepada ilmu. Tapi antara dua ni pula nak kena letak molek pula dua ni. Nak kena susun molek pula antara dua ni. Kalau lebih sebelah takut, akan jadi putus asa. Lebih sebelah harap, akan jadi rasa aman, sentosa, tak ada apa dah kitanya. Nak letak molek antara dua ni. Sebagaimana saya sebut sebelum ni, saya nak umur tu. Saya nak kata, kalaulah semuanya masuk syurga, melainkan seorang sahaja masuk neraka. Ni kalau ni seorang macam mana? Firaun lagi, Namrud lagi, Abu Jahal lagi, Abu Lahab lagi. Lepas tu, hak ni 3/4 ahli dunia kita sekarang ni kan kafir belaka. Kan seorang macam mana? Kalau semua syurga, seorang je neraka, aku takut aku seorang tu. Tu kata saya nak umum. Kalaulah diseru kepada neraka belaka, seorang je masuk syurga. Seorang macam mana? Nabi 124,000 orang dah.
pada ni. Nabi 124,000 orang dah. Seorang macam mana? Ani fardhu takdir. Kalau seorang je masuk syurga, harap-harap akulah seorang tu. Tu Sayyidina Umar. Ada ni. Mana? Situ ada khauf, situ ada rajak. Lepas tu nak susung, nak capur tu. Nak susung capur ni tengok keadaan lah. Nak lebih takut dalam keadaan macam mana, nak lebih harap dalam keadaan macam mana. Nak seimbang antara takut dan harap ni macam susung tu. Waktu dalam kitab Penawati dicomel. Cerita berkaitan nak susung antara takut dan harap ni. Sini hanya sebut gitu je. Susung antara keduanya, jadikan satu jalan yang sangat halus dan engkau berjalan di dalamnya dalam satu yang halus, supaya sejahtera, selamat engkau daripada kebinasaan. Nak jadi satu jalan yang halus ni lah. Nak timbul khauf, ilmu dah. Nak timbul rajak, harap, ilmu dah. Tapi dengan ilmu nak susung tu macam mana? Ialah kita ni takut harap ni dia gitulah, lebih takut, lebih harap, lebih takut, lebih harap. Ni. Jadi kita ni takut harap dengan ilmu dah. Tiba-tiba kenapa jadi buat maksiat? Kerana hilang takut. Lebih harap ke macam mana? Dah sekarang ni ilmu amal. Takut ada, harap ada. Tiba-tiba kita buat maksiat. Ketika tu harap kurang, anda takut kurang lah tu. Rasa lega lah tu. Rasa tak apa dah, ilmu banyak dah, amal banyak dah. Mengupat sekali-sekala boleh je. Dan ngaji Quran pun banyak dah, berzikir banyak dah. Lepas tu jumpa kawan, lama dah tak jumpa, lama dah tak mengupat sekali, lama dah tak lepas hawa. Jadi buat beda kita. Dan mana kita ni susung ni dia sepanjang masa tak kena susung, tu jadi kebinasaan. Lepas tu buat maksiat. Ilmu amal, takut harap. Tapi kenapa buat maksiat? Ni masa susung tu lah. Tak jadi dah. Susung molek mula-mula masa tengah comel, masa tengah hanyut. Hak takut je hilang. Takut hilang dah apa dah lah. Dia takut hilang, depan orang comel, belakang orang takut tak ada dah. Sebab kita hanya takut malu dengan orang. Mana susung dengan ilmu dah ni, ilmu amal dah ni. Tapi kalau dalam susung ni tak kena. Susung kena, tapi ada ketika-ketika tu hati kita tu berbolak balik kan. Sebab takut ni hati, harap ni hati. Jadi hati ni berbolak balik. Susung dah, biar jadi jalan halus. Kalau tidak akan jadi binasa. Tapi dalam keadaan gitu, susung tu tukar ke orang panggil? Tukar tau. Tukar. Akhirnya jadi binasalah kita. Jadi jalan-jalan yang halus ni, engkau berjalan di dalamnya supaya sejahtera. Maka keadaan bahawa jalan rajak semata-mata mudah dan luas, dan kesudahannya membawa kepada aman dan kerugian. Dan jalan khauf yang semata-mata mudah, lagi luas, lagi lebar, dan kesudahannya membawa kepada sesat tu, sing kaf, sesat, bukan sesat. Rumi tulis mana? Sesat. Dia ada sesat. Sesat. Bukan dengan kaf tu. Ejaan di kaf tu, dia hak Arabnya wa aqibatuhu tuaddika ila dhalal. Wa aqibatuhu, dan kesudahannya, kesudahan khauf semata-mata ni, tuaddika, membawa akan dikau, ila dhalal, kepada sesat. Sing te. Jadi situ SESAK, sesat. Sesok tu kalau kita kok kerana sesok apa kedana kau. Sesok. Sesak ni sesak apa? Padat tau sesak. Ni apa? Sesak. Kan? Jauhi tempat sesak. Gitu dah. Kita sesak ni. Kita lain. Sesak ni island ni sesak ni. Tak ada duit sesak tu. Tahu kan itu? Ada pitih. Allah lah ni sesak lah ni.
Sesok napah. Sesok napah. Lepas tu hok kawik ni kan, jauhi tempat sesak. Sesok tu nah. Kita Terengganu panggil sesok juga tu. Hok bolok tu, hok bolok ke dah. Hok tu lah. Hok bolok tu panggil sesok juga dah. Jadi tak ada duit panggil sesok juga. Tempat ramah panggil sesok juga. Lepas tu tengok ayat lah. Tengok ayat. Ni bukan sesak ni, bukan singkah tu salah lah. Te. Ila dalal, kepada sesat lah tu. Rumi buat SESAK tau. Salah tu. Ila dalal, kepada sesat. Maka keadaan bahawasanya jalan rojak semata-mata, tak campur dengan khauf ni. Ini berulang kali dah sebut ni. Mudah dan luas. Dan kesudahan bawa pada aman dan kerugian. Aman lah, aman. Buat maksiat pun boleh, mengumpat pun boleh, tengok benda haram pun boleh, dengar benda haram pun boleh, bercakap benda haram pun boleh. Ini bawa pada ini kerugian. Sebab apa tu? Sebab haram. Tak apa dah, kita banyak ilmu banyak amal, banyak ilmu banyak amal, tak apa dah. Dan jalan khauf yang semata-mata, mudah, lagi luas, lagi lebar. Dan kesudahan khauf yang semata-mata membawa akan dikau kepada sesat. Jadi sesatlah kita. Dah sesatlah. Sebab apa? Jadi putus asa. Malah buat amal dah. Tak ada benda dah. Nak buat amal kat mana kitanya? Putus asa lah. Takkan kita kan? Jaga dah diri. Jaga dah pun langgar juga. Sebab apa? Masa tu takutnya hilang. Akhirnya takut jadi lebih. Jadi macam mana pula? Tak ada bahagian dah. Berubah dah. Belajar dah. Dengar sangat dah. Beramal sangat dah. Tapi tak ada boleh kawal diri juga Akhirnya takut sangat-sangat. Tak ada bahagian dah kitanya. Kita mujahadah dah ni. Mujahadah pada belajar, mujahadah pada amal. Tapi nampaknya buat juga Tuhan larang. Kalau gitu kok tak ada bahagian kita, takut berlebihan, akhirnya sesat juga. Malah ada orang belajar beramal, lama-lama jadi dok. Sebab apa? Dia kata tak boleh nak berubah, dia kata. Padahal kita harap sangat-sangat. Kita dalam mujahadah kan, memanglah kita dah lama dah duduk dalam keadaan maksiat. Jadi nak berubah tu berubah dah, tapi tu naik kita haraplah Tuhan matikan kita masa kita tengah naik, tengah semangat. Jangan Tuhan matikan kita masa kita tengah jatuh. Haraplah. Ada ni. Kena ada haraplah situnya. Takut tu takutlah, sebab kita ni bukan comel sokmo. Kan ada sokmo dua tu. Kalau harap semata-mata jadi aman. Kalau takut semata-mata jadi putus asa. Tak nak pergi dah. Maka biar. Memang ada orang putus asa. Dia usaha dah. Usaha. Tak boleh nak pergi juga. Padahal usahakan sampai ke sudah. Taubat dah. Ulang pula. Taubat pula. Taubat pula. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih pada orang yang banyak bertaubat. Bertaubatlah. Buat pula, bertaubat pula. Takut kita mati dalam maksiat, mudah-mudahan kita mati dalam taat. Dia gitulah. Betul kata antara dua ni bukan hanya susung khauf dan rojak ni, susung maka stabil selama-lama. Dah. Bukan kata kita belajar mirhat ni, susung dah ni, susung. Betul di situ hati. Khauf hati, rojak hati. Hati kita duk stabil gitu. Hati kita berbolak-balik, memanglah. Duduk dalam jalan comel halu, jadi lebih pula pada takut, lebih pula pada harap. Jadi jalan halus, jalan yang adil, jalan betul. Gitu kan hati kita. Betullah selebih-lebih kemuliaan karamah adalah istiqamah. Mana istiqamah paling besar? Istiqamah hati. Itu paling besar. Sebab itulah aulia illah ni
apa yang paling besar bagi mereka? Istiqamah hati, sentiasa syuhud akan Allah, napah demi napah, sa'ah demi sa'ah. Itulah karamah bagi mereka, bukan perkara mencari adah bagi mereka. Mereka perkara mencari adah ini tak ada kiraan bagi mereka. Tapi apa yang menjadi kiraan mereka adalah istiqamah batin, istiqamah sir hati, rohani istiqamah. Itu mereka lah di kalangan asfiya, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni nak jadi istiqamah tu lah. Kalau zahir kita boleh istiqamah. Ada orang istiqamah belajar, istiqamah berjemaah, tu istiqamah zahir. Istiqamah batin ni, ni nak bicara bab kharajat ni, nak susun molek, susun tu istiqamah molek tu. Pada ni. Tapi kalau zahir pun tak istiqamah, batin tak ada cerita lah. Ni ayat tutup guru lah. Ayat tutup guru. Dia kata zahir mudah istiqamah. Kalau zahir tak istiqamah, hak batin so kira lah. Mana dia tak istiqamah? Istiqamah berpakaian, dia kata. Kena istiqamah. Lepas tu satu guru sama je dia. Wa imma kopiah, wa imma serban, wa imma jubah ke baju ke, sama je. Kalau kopiah tu putih sampai ke mati, tak pernah tengok pun belang-belang. Kalau serban tu putih sampai ke mati, tak pernah jumpa pun jalur-jalur. Dijaga tu. Sebab apa? Hak zahir mudah istiqamah. Tapi kalau zahir tak istiqamah, hak batin, sekali piah putih, sekali piah kelabu, piah hitam, piah macam-macam. Serban sekali, begitu sekali, begini sekali, ikat sekali, botak bahu sekali, bodek pinggang sekali, hilang sekali, ada 2 sekali, ada 3. Peseng gini. Lah, abang apa? Tak boleh pegang buku tau. Sungguh. Masa ceramah, serban 2 lapis. Atas bahu lagi, atas kepala lagi, selendang lagi. Jumpa kedah, piah pun tak ada. Nak kata mana? Kopiah pun tak ada. Ya ke doa semalam? Nak semalam nampak comel. Tengok hari ni, mongeng tak ada. Mongeng tak mongeng. Mongeng tak ada, kosong tak kepala. Jadi ke apa pelanduk 2 serupa. Mana tahu kat orang lain kan. Mari tegur. Ya sungguh semalam, tapi mana kejut lah kitanya. Semalam punya tengok uniform tu, Allah kalah tu guru. Tapi jumpa esok hari, maknanya nak tegur tak berani, takut. Tahu pelanduk 2 serupa ke, dia ada adik beradik ke, dia ada kembar ke, kan biasa kan kita salah orang kan. Mana kita tahu. Dah nak kata gua ni, hak zahir pun tak ada istiqamah, hak batin macam mana? Tapi hak besarnya hak batin ni nak jadi istiqamah. Tapi kena tahulah susunnya macam mana. Dah keadaan kita sekarang ni terlebih takut, kena betul balik. Terlebih harap, kena betul balik. Ilmu kena sentiasa ada. Sebab apa? Sebab hati kita ni berbolak balik. Cerita susun dalam ilmu. Praktikalnya macam mana? Ini teori. Tapi sebelum praktikal, teori kena jelas. Ni teori ni kena jelas. Hak mana hak jalan yang betul khauf dan raja, mana hak jalan yang khauf lebih jadi ni binasa, harap lebih pun jadi aman, jadi rugi. Hak jalan mana? Teori tu kena jelas. Praktikal tu turun naik. Dan jalan adil itu, berulang kali nak kita minhaj ni. Dan jalan adil itu, bermula jalan adil itu antara keduanya, iaitu jalan khauf dan raja. Jalan khauf dan raja. Dan jikalau ada ia jalan adil, jalan yang halus lagi sukar. Jalan yang halus lagi sukar, bukan jalan yang harus tu. Ni itu dia jalan yang harus tau. Bukan. Jalan yang halus lagi sukar. Jalan yang halus lagi sukar. Dipanggil tariqan daqiqan. Tariqan daqiqan. Jalan yang halus. Daqiq, yang halus. Bukan harus tu. Daqiqan asiran.
Asiran ni yang sukar, yang payah. Hak rumi buat kan? Harus. Dah, bukan haru ni. Ini bukan haru, bukan halal, bukan haram ni. Halus. Bukan harus. Halus. Tariqan daqiqan. Jalan yang halus, asiran yang sukar. Tu hak Arab. Dan jikalau ada jalan adil, jalan yang halus lagi sukar, maka bahawasanya sekalipun jalan adil ni jalan yang halus sukar sekalipun, maka bahawasanya jalan yang adil ni yang sejahtera, yang membawa kepada ghufran dan ihsan, kemudian kepada jinan dan ridwan, dan berjumpa dengan Malikir Rahman Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan yang adil itu jalan yang betul antara keduanya, iaitu jalan khauf dan raja. Antara tu khauf semata-mata jadi sesat, raja semata-mata jadi kerugian. Itu jalan yang adil. Dan jikalau ada jalan adil ni, jalan yang halus lagi sukar sekalipun, berarti situ sekalipun tergoyah dia. Sekarang jalan adil, jalan betul antara khauf dan rojak. Sekalipun jalan adil ni jalan yang halus lagi sukar sekalipun, maka bahawasanya tu khabar kepada jalan yang adil. Yang adil itu mubtada. Maka bahawasanya jalan yang sejahtera, jalan adil ni jalan sejahtera, ini jalan yang selamat. Jalan antara khauf dan rojak. Sekalipun jalan ni jalan yang halus sangat, sukar sangat, mudah nak pergi kepada khauf semata-mata, mudah nak pergi kepada rojak semata-mata. Hak nyatanya apabila hilang khauf lebih pada harap, akhirnya kita buat maksiat. Ada. Tu hak nyatanya. Buat maksiat. Sebab apa tu? Tak ada dah khauf. Tak ada khauf. Ada. Jadi walaupun antara dua jalan ni, jalan adil ni jalan yang halus sukar, sekalipun inilah jalan yang sejahtera. Jalan sejahtera dan jalan yang nyata, membawa jalan yang nyata. Jalan yang nyata, jalan yang terang, bayyinun, kepada ghufran, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ihsan, buat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan keampunan, jalan orang akan dapat kesian belah daripada Allah, lah jalan adil, jalan antara khauf dan rojak. Bilalah bawa pada jalan keampunan dan ihsan, kemudian selepas daripada jalan tadi, jalan keampunan Allah, jalan adil, jalan betul antara khauf dan rojak ni, walaupun jalan ni halus dan sukar sekalipun, inilah jalan yang selamat, inilah jalan yang bawa kepada keampunan dan ihsan, kesian belah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila bawa kepada keampunan, kemudian kepada jinan, kemudian bawa pula kepada jinan. Apa jinan ni? Syurga Allah. Jinan dia kita jauh, kita urmi buat macam mana? Jinan. Lepas tu dia tak ada kurungan apa-apa. Jinan buka dalam kamu bahasa dalam pustaka, lelah lah. Dah jinan. Apa jinan? Jinan tu jannatun. Banyaknya jinan. Kan syurga 7 lapis kan? Jannatun satu, jinan tu jamak. Syurga Allah tu jinan. Lepas tu dia tulis jinan ikut rumi betul lah, tak ada dia buat kurungan, tulis ikut bahasa Arab ikut jim, nun, alif, nun, tak ada. Betul jinan betul gitu ya? Tak ada kurungan apa-apa. Dia buat sengit. Kita baca pun sengit jadi. Tak buat sengit. Sengit lah kitanya. Jinan, apa dia jinan? Kalau dia buat kurungan, buat tulisan hak jim, nun, alif, nun tu, boleh tahulah ini bahasa Arab. Bahasa Arab jinan. Tapi Syekh Daud pun jinan juga. Dia tak terjemah.
Jinan. Apa jinannya? Syurga Allah dan ridwan, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila jalan adil tadi, jalan betul tadi bawa pada syurga dan keredaan Allah dan berjumpa akan Malikir Rahman Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Malikir Rahman, Malik ni raja lah. Ar-Rahman yang maha pemurah. Malikir Rahman, raja yang maha pemurah. Dia Malik ni, Malik lah sini raja lah. Dia di Ming Langkaf ni kena letak baris molek. Sini Malikir Rahman. Malikir Rahman berjumpa dengan raja yang maha pemurah, Allah Ta'ala. Dia kena berbaris molek. Mim lam kaf belaka. Malik, raja. Kalau kita tulis mim baris atas, lam baris atas, malak, jadi malaikah pula. Tokanlah kepada akan Malakur Rahman. Malaikat yang maha pemurah pula dah jadinya. Bukan dia mim lam kaf tu kena buat molek. Mim baris atas, lam bagi bawah, Malik, raja. Kalau mim lam kaf, malak. Qul yatawaffakum malakul mauti. Qul yatawaffakum malakul mauti. Apa dia malakul maut? Malaikat yang membicarakan hal kematian Israel. Itu malakul maut, malaikat. Malaikat. Kalau kata mim bagi depan, tu'til mulka man tasha. Tu'til mulka. Kita baca lepas semayang tu. Tu'til mulka, itu kerajaan. Mana ni? Kemudian kalau mim tu bagi bawah, lam bagi mati, milkun, kepunyaan. Dia baris, tengok barislah. Kalau sini Malik raja. Kalau malak malaikat. Kalau mulkun kerajaan. Kalau milkun, tu milik, ampunya. Milik siapa ni? Tu milik, ampunya. Milkun. Mim bagi bawah, lam bagi atas. Milkun. Hak kita ni, ni. Malik. Mim bagi atas, lam bagi bawah. Akan Malakir Rahman Subhanahu wa ta'ala, berjumpa akan raja yang amat pemurah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni jalan yang betul. Duduk antara khauf dan raja. Memanglah jalan ni halus dan sukar, tapi jalan ni jalan selamat, yang bawa kepada keampunan Allah dan kesian belah Allah, bawa kepada syurga Allah dan redha Allah, dan bawa kepada berjumpa dengan raja yang maha pemurah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiadakah engkau dengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada abna, yakni anak-anak jalan ini, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sejadah dah. Kan sejadah. Itu lihat dalam tu surah sejadah. Surah sejadah tu. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Khaufan, takut akan Allah, wa tama'an, dan loba akan rahmat Allah. Itu dua tu kan. Khaufan wa tama'an, takut akan Allah, wa tama'an, loba harap akan keampunan Allah. Dua tu. Khaufan satu, tama'an satu. Himpun antara dua ni, barulah jalan yang selamat. Wallahu a'lam. Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 238, petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala,
wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Walau ahrama bil witri walam yanwi adadan sahha wa qatasara ala ma syaa minhu alal aujahi. Apabila takbiratul ihram niat solat witir tetapi tidak menentukan bilangan rakaat yang akan dilakukan, maka solat tetap sah. Saja aku semayang witir 1 rakaat ke 2 rakaat ke tidak diniatkan, sah semayang witir tersebut. Sah semayang witir sebab niat bilangan rakaat kita maklumlah hanya sunat jua. Niat bilangan rakaat hanya sunat jua. Ada ni. Hanya sunat jua. Tapi tiba-tiba dia tak niat sunat tu bilangan rakaat. Dah sunat. Sunat dia pun tak niat. Kalau sembahyang fardu tak niat rakaat pun tahu dah rakaatnya. Hak witir ni 1 rakaat pun witir, 2 rakaat pun witir. 2 rakaat, 1 rakaat pula akhir dia. 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat pula akhir dia. Jadi 1 rakaat pun sembahyang witir, 2 rakaat pun sembahyang witir. Jadi sembahyang witir ni tak semitin 1 rakaat, 2 rakaat pun witir lagi. Tapi belum sempurna lagi lah nak witir ni. Nak sempurna witir lah. Witir ganjil. 2 ganjil ke? 2 genap. Gasal panggil dah. Tu gasal. Dia witir ni ganjil. Tapi 2 rakaat pun witir lah. Tiba-tiba dia tak niat. Dan serakaat ke 2 rakaat ni dia tak niat bilangan rakaat, sah. Tu sah yang pertama. Dan dia boleh melakukan solat dalam bilangan sekehendaknya atas batas-batas di atas. Dengan keterangan berbagai wajah atas pandangan-pandangan yang aujah, pandangan yang muktamad. Jadi ginilah, dia sekarang tak niat bilangan rakaat. Dia dia niat witir semata-mata. Dia tak niat bilangan rakaat, semayang dia sah. Kemudian dia nak semayang tu atas kehendak dia. Boleh semayang belaka lah. 1 rakaat pun boleh, 2 rakaat pun boleh, 3 rakaat 1 salam pun boleh. Boleh belaka tu. 5 rakaat 1 salam pun boleh. Dia tak niat tapi afdalnya 2 rakaat 1 salam. Gitulah afdalnya. Kalau nak buat 3 lah. Kalau nak buat 5, 2, 2, 1. 7, 2, 2, 2, 1. Itu afdal dia nya. Sekarang ni dia tak niat rakaat. Dia boleh jadi 1 rakaat. Dia boleh jadi 2 rakaat. Dia boleh jadi 3 rakaat 1 salam. Boleh je. Nampak ni? Boleh jadi je. Lepas tu, semayanglah ikut kehendak dia. Jangan lebih daripada 11 rakaat. Tu je. Jangan lebih daripada 11 rakaat. Mana apa? Nak 1 rakaat pun boleh. Nak 2 rakaat pun boleh. Nak 3 rakaat pun boleh. Nak 5 rakaat pun boleh. Dah rakaatnya dia tidak niat. Sah sembahyang witir dan dia boleh sembahyang ikut rakaat yang dikehendaki selagi tidak melebihi daripada 11 rakaat sebanyak-banyak witir. Wa ka'anna bahsa ba'dihim ilhaqahu bin nafil mutlaqi fi anna lahu iza nawa adadan ay yurida wa yanqusa tawahhamahu min zalika wa huwa ghalatun sarihun. Seakan-akan perbahasan ulama tentang salat witir yang dalam berniat telah ditentukan telah diniatkan bilangan rakaat dia,
boleh dijalankan dalam bilangan melebihi atau mengurangi ketentuan tersebut, maka menghukuminya sebagai solat sunat mutlak. Adalah satu mengkaburkan ketentuan di atas. Apa terjemahan dia ni? Tawahum. Ya, bertawahum ni mengkaburkan. Kalau memang dianggap dapat mengkaburkan, adalah jelas tidak benar. Apa maksud dia ni? Terjemahan dia tu. Terjemahan dia. Tadi semayang sunat witir ni tak niat rakaat. Semayanglah satu ke dua ke tiga ke, atas kehendak lah. Dia kalau semayang sunat mutlak, memang kita tak niat rakaat, kita semayang berapa rakaat yang kita kehendak. Kemudian semayang sunat mutlak ni, yang kita niat bilangan rakaat pun kita boleh tambah dan kita boleh kurang. Jadi macam mana dengan semayang witir ni pula? Dia tadi dia tak niat bilangan, maka terpulanglah nak semayang satu ke, dua ke, tiga ke. Tak tahu. Jadi ada setengah ulama bahas, dia samakan dengan semayang sunat mutlak. Pada semayang sunat mutlak ni mana ni? Lepas tu dia kata di bawah tu, mereka menghukumi sebagai solat sunat mutlak. Pak, terjemahan tu ayuh tu yuk gitu. Sekarang ni semayang witir tanpa niat bilangan rakaat sah, dan dia boleh semayang mengikut rakaat yang dia nak, satu ke, dua ke, tiga ke. Semayang sunat mutlak, sunat mutlak kita tahu ada semayang sunat yang tidak berkait dengan waktu, semayang sunat yang tidak berkait dengan sebab. Boleh semayang bila-bila masa, selagi bukan waktu tahrim. Kan kita ada semayang sunat berwaktu. Witir semayang sunat berwaktu. Dia ada semayang sunat bersebab. Tahiyatul masjid, dia semayang sunat yang bersebab, dia tak ada waktu. Bila-bila masuk masjid semayang sunat. Tahiyatul masjid, pukul waktu tak ada. Witir ada waktu. Mana waktu dia? Selepas semayang fardu isyak sampai ke waktu subuh. Itu semayang sunat berwaktu. Dia ada waktu dia. Ada pun satu lagi semayang sunat bersebab, dia tak ada waktu. Masuk masjid, sunat semayang. Masuk masjid, sunat semayang tahiyatul masjid. Ambil wudu, sunat semayang sunat wudu. Ambil wudu, sunat semayang sunat wudu. Waktu tak ada. Janji berlaku sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. Apa sebabnya? Ambil air semayang. Itu bersebab. Ada semayang sunat dan sunat mutlak. Semayang sunat mutlak ni, ada mutlak ni. Mutlak ni dengan bahawa tidak berkait dengan waktu, tidak berkait dengan sebab. Itu mutlak. Bukan kata saja aku semayang sunat mutlak, bukan gitu. Macam ginilah, macam air mutlak. Air mutlak. Pada air mutlak ni, air. Itu maknanya. Mutlak mana apa? Tak kait dengan nama. Hak tak mutlaknya, dia mutlak satu, muqayyad satu. Mutlak ni apa? Bebas lah. Muqayyad ni kena kait. Air teh, kena begitu. Air milu, tu orang kata kait. Air tebu, kalau sebut air tak kena. Kalau tak kait tu, ada dia panggil ada kait, dia pun ada kait. Kait tu bahasa Arab. Kita ni kait. Bukan kait buah ni. Bukan kait orang puan tu berkait ke. Kait jugalah tu. Mana? Kait mana kait? Kait lah kait. Kait apa sawit kan? Kait buah. Dan ni maknanya air kena kait dengan dia qaf lah, qaf ya dal. Air dia kena kait dengan teh. Tu bukan mutlak dah tu. Air dia kena kait dengan milu. Air dia kena kait dengan tebu. Bukan air mutlak. Air mutlak ni air. Gitu. Ke mana? Minta air mutlak segelas gitu. Tak ada sebut gitu. Tak ada sebut air mutlak. Mana apa air mutlak ni? Air. Mana tak ada kait. Semayang apa? Semayang sunat. Tu.
Jangan buat panjang gitu pelik dia orang kan. Mana semai sunat. Sebab apa? Dia tak ada kaitan dengan waktu. Dia tak ada kaitan dengan sebarang sebab. Dia panggil semayang sunat. Dia panggil semayang sunat mutlak. Apa mutlak? Tidak berkait dengan waktu dan tidak berkait dengan sebab. Tidak berkait, tidak apa dah? Apa? Kaitan-kaitan betul tak? Itu semayang sunat mutlak. Yang mana semayang sunat mutlak ni, dia niat aku nak semayang. Dia semayang sunat mutlak ni dia wajib kosok je. Semayang sunat berkat waktu kena kosok dan takyin. Saja aku semayang witir, saja aku semayang tarawih, saja aku semayang isyraq, saja aku semayang duha. Tu takyin. Ada ni kena sebutlah sebab dia ada waktu dia ada nama dia. Kalau bersebab pula, saja aku semayang tahiyatul masjid, saja aku semayang wudu, saja aku semayang gerhana matahari, saja aku semayang gerhana bulan. Kosok dan takyin dia panggil. Datangkan niat sunat, sunat je. Datangkan niat sunat, hukumnya sunat. Mana? Datangkan niat sunat. Saja aku semayang sunat witir, sunat tarawih, sunat isyraq, sunat duha, sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat gerhana matahari, sunat gerhana bulan. Datangkan niat sunat, hukumnya sunat. Niatlah sunat tu. Tapi datangkan niat sunat, hukumnya sunat. Hak wajibnya kosok dan takyin. Aku nak semayang witir, aku nak semayang tu kosok, witir tu takyin. Semayang sunat mutlak kosok saja. Aku nak semayang. Mana takyinnya? Nak takyin apa? Dia tak ada waktu. Nak takyin apa? Takyin dia nyatakan. Semayang apa? Semayang apa? Dia tak ada waktu. Semayang apa benda? Dia tak ada sebab. Jadi tak ada takyin dia. Kosok saja. Aku nak semayang. Hal tu sekurang-kurang niat semayang sunat mutlak. Kosok jua. Niat comelnya sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Tu baru comel. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Barulah sempurna niat sembahyang sunat mutlak. Tapi sekurang-kurangnya aku nak sembahyang. Saja aku sembahyang. Sebut kata sembahyang sunat, sebut sunat tu sunat jua. Sebut kerana Allah, sunat jua. Hak wajibnya kosok jua, aku nak semayang. Tiba-tiba orang semayang sunat mutlak ni tidak sebut rakaat. Saja aku semayang sunat kerana Allah. Saja aku semayang sunat kerana Allah. Dia tak niat 1 ke 2 ke 3 ke berapa ke semayang sunat mutlak ni. 1 rakaat salam boleh tak? Fahamlah 1 rakaat salam ni faham tak? Sesal 1 rakaat tasyahud akhir wi salam lah. Boleh ya sembahyang sunat mutlak ni. 1 rakaat pun boleh, 2 rakaat pun boleh, 3 rakaat pun boleh, 1 salam. 10 rakaat pun boleh, 100 rakaat pun boleh, 1 salam. Dia tak ada. Dia tak ada bilangan. Jadi orang sembahyang sunat mutlak ni dia tak niat rakaat. Maka dia boleh sembahyang berapa kebilangan rakaat. Kalau sembahyang witir tadi tak niat rakaat, boleh sembahyang berapa rakaat, tapi jangan lebih daripada 11. Sebab 11 sebanyak-banyak. Kalau lah sembahyang sunat mutlak tak niat rakaat, dia bolehlah sebanyak mana rakaat pun. Sebab sembahyang sunat mutlak dia tak ada had bilangan. Kemudian sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat mutlak dia niat dah bilangan. Ini nak baca ke sini. Semayang sunat mutlak diniat dah bilangan. Saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Dia niat bilangan. Ni. Fi anna lahu iza nawa adadan. Diniat dah bilangan rakaat. Saja aku semayang sunat 2 rakaat. Harus dia tambah daripada 2.
Dua rakaat ni dia fikir tambah lagi atas tasyahud, nak tambah lagi dia boleh, harus dia tambah, mana dia ukar niat. Hak dua tadi tak jadi. Dia kena ukar niat. Dia jangan tak ukar sebab dia niat dua rakaat. Dia niat dua rakaat, dia tak tukar niat, tiba-tiba tambah rakaat tu tidak sah. Sekarang ni dia niat dua rakaat ni sembahyang sunat mutlak. Saja aku sembahyang sunat dua rakaat kerana Allah. Kita bicara sembahyang sunat mutlak dulu ni. Kemudian dia sama pula dengan sembahyang sunat witir. Kita bicara witir tu. Kita memang pun sunat mutlak dulu. Dia niat dua rakaat, harus dia an yazida, baru ditambah. Tapi nak tambah pun dia kena batal balik niat dua rakaat dia tu. Mana ni? Padok batal ni. Daklah tak jadi dua rakaat, nak tambah lagi. Tak tambah lagi sebab nampak orang duk tunggu sangat tu. Ada benda hal tu kita tambah rakaat, pasal rakaat dia balik tu kena. Dah kira lah. Mana dua rakaat. Dia niat dua rakaat ni. Kalau tak niat rakaat sembahyang sunat mutlak tadi, semayanglah 1 ke 2 ke 10 ke 100 ke. Dia niat rakaat. Sebab memanglah afdal dua rakaat satu salam. Masna yang afdalnya dua rakaat satu salam, satu salam. Dia pun niatlah dua rakaat. Harus dia tambah dengan bahawa dia ukar balik niat rakaat. Dia pun nak semayang lah berapa rakaat. Dia tak tetap dah. Tak. Kalau dia tetap 3, kena berhenti setakat 3. Dah. Dia 2 rakaat tak jadi. Lepas tu nak semayang sunat mutlak ni berapa? 3, 4. Dah niat dah. Tak ada. Tak jadi 2. Lepas tu dia tak tentukan niat. Tak tentukan bilangan rakaat. Maka dia semayang. Wayang kus dan harus dikurang. Dia betul niat 2 rakaat. Lepas serakaat tu rasanya nak berhenti dululah serakaat. Tadi saja aku semayang sunat 2 rakaat. Sekarang ni baru 1 rakaat. Baru 1 rakaat. Tiba-tiba dia nak kurang harus. Tapi dia kena tukar niat lah. Sekarang dia niat saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Selesai 1 rakaat, lepas sujud yang kedua, pakai tasyahud akhir pakai beri salam dia pun tukar niat hak 2 tadi kepada 1 rakaat. Harus pada ni. Jadi seolah-olahnya ada bahasan ulama diwak sama juga sembahyang sunat witir dengan sembahyang sunat mutlak. Mana kalau niat rakaat dah pun boleh tambah, boleh kurang. Gitu. Pada ni. Seolah-olahnya. Kalau sembahyang sunat mutlak betul. Sembahyang sunat mutlak tak niat rakaat, semayanglah banyak mana pun sembahyang sunat mutlak. Niat bilangan rakaat pun harus tambah, harus kurang. Ni sunat mutlak. Sembahyang sunat witir betul. Kalau tak niat rakaat atau pandangan muktamad, boleh semayang berapa rakaat kita nak semayang. Sama dengan sembahyang sunat mutlak. Tapi kalau sembahyang sunat witir tetap dah rakaat saja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat, saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat, dia buat sama juga dengan sembahyang mutlak. Boleh juga. Nak tambah, nak kurang. Ni. Ada pandangan yang seumpama tu. Kalau kata pada masalah kata tak niat rakaat betul. Sembahyang sunat mutlak tak niat rakaat, semayanglah banyak mana pun. Sembahyang sunat witir tak niat bilangan rakaat, semayanglah 1 ke 2 ke 3 pun selagi tidak melebihi 11 rakaat. Sesuatu tiba-tiba pandangan ulama ni dibahas, dia kata kalaulah semayang sunat witir niat dah 1 rakaat, niat dah 2 rakaat, boleh nak tambah, boleh nak kurang, sama dengan sembahyang sunat mutlak. Ni bahasan dia. Ini panggil tawahun. Salah gitu tu. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kata nak tambah, nak kurang. Kalau nyata dah bilangan rakaat. Gitu. Jadi di sini diterjemuh tu payah sikit lah. Seakan-akan perbahasan sebahagian ulama tentang seakan-akan ni, bukan jelas nyata ni, tentang solat witir yang dalam berniat telah ditentukan bilangan rakaatnya itu.
Masa tu dah bilang rakaat. Saja aku semayang sunat witir 1 rakaat. Saja aku semayang sunat witir 2 rakaat. Boleh dijalankan dalam bilangan melebihi atau mengurangi ketentuan tersebut. Mereka menghukuminya sebagai solat sunat mutlak. Bukan mereka menghukumi ni. Mereka buat jadi sama. Semayang sunat mutlak kan. Kalau sini dia kata mereka menghukumi sebagai solat sunat mutlak dengan bahawa kalau semayang sunat witir 1 rakaat tambah ataupun niat witir 2 rakaat kurang, jadi semayang tu tak witir dah lah, jadi semayang sunat mutlak. Bukan, semayang sunat witir juga, tapi dia buat hukum macam sunat mutlak. Gitu. Kita faham sini terjemahan dia ni. Faham terjemahan ni tak apa nak, kita tak apa nak faham terjemahan ni. Jadi faham sini, kalaulah semayang sunat witir niat 1 rakaat saja aku semayang sunat witir 1 rakaat kerana Allah. Cukup 1 rakaat, nak tambah jadi 2 barulah 1 tu semulalah pulaknya. Nak buat 2 dulu. Contohnya. Maka dia kata sini mereka menghukumi sebagai solat sunat mutlak. Jadi seolah-olahnya 2 rakaat sunat mutlak. Bukan. Maksudnya apa sini? Hak 1 rakaat boleh tambah jadi 2 rakaat. Sunat mutlak boleh kan? Sunat mutlak betul-betul boleh. Saja aku semayang sunat 1 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. 1 nak tambah 2 3 boleh. 2 nak tambah 3 4 boleh. Itu semayang sunat mutlak. Witir boleh juga dia. Tu witir boleh juga. Sama hukum dengan semayang sunat mutlak. Itu dipanggil ghalat, salah. Tak boleh. Semayang sunat witir tak boleh. Kalau dah niat dah 1, 1 lah. Kalau niat dah 2, 2 lah. Tak ada tukar niat. Hak tadi tu, kalau tak niat bilangan rakaat, boleh semayang berapa rakaat yang kita kehendak. Kalau semayang sunat mutlak, kita tak niat bilangan rakaat, kita boleh semayang sunat mutlak kita berapa rakaat yang kita kehendak, 1 ke 2 ke 10 100 ke. Tapi kalau semayang sunat mutlak, niat bilangan rakaat pun boleh tambah boleh kurang pula kemudian. Tapi sunat witir tak boleh. Dan niat rakaat tak boleh nak kurang nak tambah dah. Main sunat mutlak, saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Cukup 2, malah tasyahud akhir. Nak tambah lagi rakaat 3, nak tambah lagi rakaat 4, baru nak tasyahud akhir. Tapi kena rukalah niat 2 rakaat tu. Niat 2 rakaat ni, 1 rakaat berasa ni pala dah, ataupun berasa nak pergi bilik air lah, berasa nak sedap perut dah ni. Tapi kita niat semayang sunat mutlak tadi 2 rakaat. Tiba-tiba 1 rakaat tu nak pergi dah. Kita boleh kurangkan 2 jadi 1. Kurangkan 2 jadi 1, tapi kena ubah niat. Mana? Sesal rakaat pertama tu tasyahud akhir. Kita niat hak 2 tadi jadi 1. Lepas tu niat macam mana 2 jadi 1 tu? Niat lah. Dah kerti nak ajar kitab pun nak ajar kot niat macam mana. Niat tukar lah. Lepas tu macam mana cara niat tukar? Tak tahulah kitab pun dah royak. Niat tukar. Dah tadi kita takbir semayang sunat mutlak, kita memanglah niat 2 rakaat. Sebab afdal 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Pada ni tiba-tiba kita niat 2 rakaat, tapi 1 rakaat ni tak nak pergi dah ni. Kena buat hak 2 ni, kena buat 1, kena tasyahud akhir dah ni. Lepas sujud yang kedua rakaat pertama ni kena tasyahud akhir dah. Kita pun kena niat hak 2 tadi tu batal jadi 1. Kita pun tasyahud akhir beri salam. Itu betul. Semayang sunat mutlak betul. Semayang sunat witir tak boleh. Kalau dah niat bilangan rakaat 1 lah. Kalau niat 2 lah. Tak boleh nak kurang dah. Maksud dia gitulah. Sunat mutlak lain. Tapi ada pandangan seolah-olah menyatakan boleh juga niat 1 rakaat. Kalau kita niat 1 rakaat, maka tak ada dah witir kitanya. Kita banyak lagi witir ni 11 rakaat ni. Contoh, sudah semayang fardu isyak, kita semayang ba'da isyak. Kita semayang ba'da isyak. Tak apa dah tu sebab ada dah ba'da isyak tu. Kita pun Allahu Akbar niat witir 1 rakaat. Tak makruh dah sebab ada dah ba'da isyak. Tak ada ni. 1 rakaat cotek ni nak buat 2 nanti 1 rakaat lepas dah tu dia 3. Tak boleh dah lah. Tak ada ni.
Sekarang kita sembahyang ba'da isyak. Dah kita sembahyang sunat witir sekurang-kurang sempurna 3 jugalah. Tapi kalau wak satu ni ada dah ba'da isyak ni boleh boleh pasang lah. Tapi bukan witir tu ba'da isyak. Dia hok kata makruh witir serakaat ni pada setengah pandangan cotek, pada cotek. Lepas sembahyang fardu isyak tu tak ada. Satu je. Satu je dia sembahyang. Setengah mengatakan khilaful aula, kalau mengekali hukumnya makruh. Gitu sama dianya. Lepas sembahyang fardu isyak, ba'diyah tak ada. Witir serakaat. Tu hak khilaful aula, bila mengekali hukumnya makruh. Tapi kalaulah lepas sembahyang fardu isyak, dia sembahyang ba'diyah isyak 2 rakaat. Mana baru dia sembahyang witir 1 rakaat. Tu tak khilaful aula dah. Sebab apa? Seolah-olah. Tapi bukan ni. 2 rakaat ni ba'diyah isyak, bukan witir. Tapi seolah-olahnya ada dah. Ada pasangan dah. Ni serakaat je. Nak pasang dengan fardu isyak tak boleh. Dia pun pasanglah dengan ba'diyah isyak. Tapi tu kurang sangat. Kena buat 3 lah. Suku sakat witirnya hak ba'diyah isyak tu yang lain sudahlah dianya. Dia pun niat serakaat sekurang-kurang. Lepas tu dia buat semacam buat 3 lah. Buat 3 dia kena niat lah 1 tu jadi 2. Lepas tu beri salam. Mana bawa serakaat pula. Tak boleh nak buat gitu. Dah niat dah 1 lah. Tak ada dah. Lepas main 1 rakaat boleh tak nak main witir 2 rakaat? Tak ada dah. Tak ada dah. Tutup dah tu. Dah 1 rakaat tutup. Kalau dia buat 2 rakaat tak tutup lagi. Nantilah dulu 2 rakaat sudah bangun tengah malam buat 2 lagi ke, buat 2 lagi ke, cukup sebelah kan. Dia lepas isyak dia buat ba'da isyak 2 rakaat, witir dia buat 2 rakaat. Lepas tu tak tutup lagi 1 ni. Bangun tengah malam dia buat pula 2, dia buat pula 2, witir dan jadi tahajud. Apa dah ni? Witir dan jadi tahajud sebab dia selepas dia tidur. Apa dah ni? Dia buat 2 cukup 10. Kalau nak sembahyang witir lagi tak boleh dah, kena buat 1 rakaat sebab sebanyak-banyak sebelah. Lepas cukup 10 dia pergi pun sembahyang pula sunat lain pula. Tak mau tutup lagi. Dia pun sembahyang sunat tahajud ke, sembahyang sunat apa pula lepas dia tu. 2 last sekali witir 10 habis dah. Tak habis lagi sebab tak ada lagi 1 rakaat. Tapi dah lihat dia 12 tak boleh dah lah. Cukup dah 10. Tapi dia tak mau tutup lagi. Dia rasa nak buat lagi pun sembahyang sunat lain pula. Sembahyang sunat tahajud. Tapi witir dia tadi tahajud dah juga. Sebab dia sembahyang lepas tidur tahajud lah. Sembahyang witir ke, sembahyang qada ke, tahajud dengan sendiri. Walaupun tak niat tahajud. Dan dia pun tutup dengan 1 rakaat. Tak ada dah lah. Setakat tu je. Tapi kalau dia sembahyang tu niat 1 rakaat lalu dah, ada lah. Dia pun nak tukar niat. Supaya dah ni. Sajak aku sunat witir 1 rakaat kerana Allah. 1 rakaat cotek ni patutnya buat 3 kurang-kurangnya. Dia nak niat 1 nak tukar 2. Tak boleh. Sunat mutlak boleh. Sunat witir tak boleh. Kita gitu je lah. Tapi kalau semayang witir tak niat rakaat, boleh semayang beberapa rakaat yang dikendaki. Wa qawluhu inna fi kalamil Ghazali anil Fawrani ma yu'khazu minhu zalika wahmun aidan kama yu'lamu minal basir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.